Salam sejahtera, hari ini kumpulan saya akan membentangkan sebuah kajian yang bertajuk Pendemokrasian Media dan Cabaran Keselamatan dalam Era Digital dalam Teori Komunikasi, dan penyelarasan kursusnya adalah Dr. Lee Kuk Tiong. Latar belakang yang terdapat di kajian ini adalah, kajian ini fokus kepada pendemokrasian perubahan media yang mengalami perubahan drastik berbanding sedekat ke belakang, dan pendemokrasian media melibatkan perubahan yang berlaku dalam kandungan media yang dahulunya dikawal oleh sebuah badan organisasi politik, kerajaan, atau ahli korporat. Dan keupayaan rakyat untuk menggunakan media adalah sangat terbatas atas faktor teknologi yang masih lama pada masa dahulu. Namun kini rakyat menjadi pengguna pasif dan bebas untuk menciptakan kandungan media sendiri tanpa gangguan luar. Berdasarkan kajian lepas, pendemokrasian adalah sesuatu yang membolehkan rakyat mempunyai kebebasan untuk bersuara, kebebasan media, dan hak organisasi menjadi penyumbang utama demi mewujudkan persekitaran yang lebih kondusif dalam sistem demokrasi. Kewujudan perkembangan media pada revolusi keempat secara perlahan-lahan telah mengubah corak kehidupan masyarakat walau bagaimanapun. Dalam artikel ini, pengkaji turut menyatakan cabaran dalam menangani isu keselamatan negara daripada jenayah cyber yang wujud pada zaman era digital. Pernyataan masalah yang terdapat di kajian ini adalah bidang komunikasi mengalami cabaran dalam menangani isu penggunaan media di era digital yang membabitkan kelestarian teknologi dan cabaran terhadap keselamatan negara tergugat. Dan objektif kajian yang terdapat adalah mengenal pasti teori penyelidikan media di Malaysia yang menyebabkan perubahan dalam pendemokrasian media, dan kedua adalah untuk mengenal pasti bidang-bidang media yang menjadi tumpuan penyelidikan terutama cara mengatasi cabaran keselamatan negara dalam era digital. Untuk skop kajian, fokus kajian artikel ini adalah untuk meninjau sejauh mana tahap perubahan yang berlaku terhadap pendemokrasian media di Malaysia dan cabaran mengatasi keselamatan di era digital. Dan kajian ini juga akan memfokuskan kepada jurnal-jurnal yang berilmiah yang mana ianya berkaitan dengan bidang komunikasi terhadap perubahan pendemokrasian media. Dan terakhirnya, pencarian sumber artikel rujukan tertumpu kepada atas talian berpandukan kepada kata kunci yaitu pendemokrasian media, media massa, komunikasi media massa, keselamatan teknologi di era digital. Itu saja daripada saya. Saya dalam esai kami yaitu pendemokrasian media dan cabaran keselamatan dalam era digital telah mengaplikasikan 3 teori penyelidikan yaitu teori kegunaan dan kepuasan, teori pemupukan, dan juga teori pengaturan agenda yaitu agenda setting. Dalam teori kepuasan dan kegunaan, teori penggunaan dan kepuasan ini telah digagaskan oleh Elihu Katz, J. G. Blama, dan Michael Gribage. Teori ini bertujuan untuk memahami motivasi seseorang individu. Teori ini menganggap bahwa penonton bukan audiens yang masih pasif, tetapi sebaliknya audiens yang aktif. Teori ini digunakan sebagai rujukan mengenai kepuasan dan faedah yang dapat menarik perhatian pengguna daripada sudut media yang berbeza dan kandungan untuk memenuhi keperluan psikologikal dan sosial pengguna. Dalam kajian ini, penyelidik telah memerhatikan bagaimana teori ini telah diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat dan pengaplikasiannya dalam media sosial terhadap pendemokrasian terhadap media. Seterusnya, teori pemupukan, yaitu teori ini telah dicadangkan oleh Gardner dan Cross pada tahun 1976, bertujuan untuk menentukan kesan jangka panjang kepada penonton TV. Hipotesis daripada teori ini yaitu semakin banyak masa yang diluangkan oleh seseorang individu itu untuk menonton TV, semakin banyak peluang mereka untuk mempercayai sebuah realiti sosial, contohnya keganasan isu yang berlaku di Daesh. Yang ketiga, teori ini terbina atas 3 asas andaian yaitu yang pertama, medium, menjelaskan bahwa TV pada asasnya adalah berbeza dengan media massa yang lain, contohnya telepon bimbit, dan yang kedua, penonton. TV mempengaruhi cara seseorang individu itu berpikir dan juga cara berinteraksi antara satu sama lain. Peranan media terhadap masyarakat adalah luas dengan mengandaikan bahwa TV mempunyai kesan yang panjang terhadap penonton TV. Teori kekayaan media ataupun media richness theory. Teori ini dicadangkan oleh Richard Duff dan Robert Langell pada tahun 1984. Ia mengandaikan bahwa setiap medium mempunyai ciri-ciri kekayaan tersendiri berdasarkan kepada pertukaran maklumat. Teori ini mencadangkan 4 kriteria kekayaan media yang diawali dari tingkat kekayaan yang tinggi ke tingkat kekayaan yang rendah, yaitu maklum balas segera, bahasa semula jadi, berbagai gerak isyarat, dan perhatian pribadi. Teori gatekeeping. Teori ini diilhamkan oleh pakar psikologi sosial Kurt Lewin pada tahun 1947, merupakan satu proses di mana setiap informasi itu perlu ditapis dan disaring untuk diterbitkan atau disebarkan melalui medium penyiaran, internet, atau lain-lain bentuk komunikasi. Ia digunakan secara meluas dalam beberapa bidang kajian seperti komunikasi, kewartawanan, sains politik, dan sosiologi. Proses gatekeeping berlaku di semua peringkat struktur media.
Yang terakhir, teori jarum hypodermic ataupun hypodermic needle theory. Teori ini juga dikenali sebagai magic gun yang melepaskan message itu terus ke kepala penonton tanpa pengetahuan mereka sendiri. Message tersebut menyebabkan reaksi segera dari minda penonton tanpa sebarang keraguan dipanggil teori peluru ajaib. Media atau jarum menyuntik message ke dalam minda khalayak dan ia menyebabkan perubahan tingkah laku dan jiwa khalayak terhadap message tersebut. Khalayak adalah pasif dan mereka tidak dapat menahan message media dipanggil teori jarum hypodermic. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini saya akan membentangkan tentang kerangka teori dan metodologi kajian. Terdapat beberapa kerangka teori yang saya kaji, yaitu yang pertama, media baharu. Kedua, tahap adaptasi teknologi menggunakan media sosial dan keupayaan menganalisis serta menilai sumber berita. Yang ketiga, perbandingan sumber maklumat politik di media sosial. Dan keempat, penggunaan sumber dan kesahihan maklumat politik di media sosial. Kerangka teori yang pertama ialah media baharu. Menurut Hasan, Muhammad Sufyan, Siti Nursyahida, Shah Alam, Muhammad Hanafi Kamis, Muhammad Hilmi Bakar, Diza Imar Abdul Latif dan Abdul Rauf Haji Rizwan pada tahun 2019 mengatakan bahawa perkembangan bentuk komunikasi selaras dengan perkembangan pesat komunikasi global. Komunikasi ini bertindak sebagai ejen penyebaran maklumat sama ada melalui media cetak, media elektronik dan seterusnya media digital. Jadi, media digital seperti Facebook, Twitter, YouTube dan sebagainya membolehkan kebebasan untuk menyuarakan kebebasan untuk menyuarakan pendapat tanpa sebarangan halangan. Media ini juga telah mendapat banyak perhatian di dalam dunia penyelidikan bagi kalangan penyelidik dan akademis antara dunia. Antara bidang kajian yang terkini untuk dikaji oleh para penyelidik kerana secara amnya media baru dilihat lebih dominan berbanding media lama. Walaupun menjadi fenomena terkini dan terdapat banyak kajian telah dijalankan, tiada definisi standard yang digunakan pakai oleh dasar untuk mengukur maksud media baru. Kerangka yang kedua ialah tahap adaptasi teknologi menggunakan media sosial dan keupayaan menganalisis serta menilai sumber berita. Golongan muda merupakan kumpulan yang signifikan dikaitkan dengan media sosial kerana adaptasi teknologi yang lebih pantas membanding golongan dewasa dan minat mengeksplorasi aplikasi teknologi serta langsung meningkatkan akses kepada maklumat dan seterusnya mendorong kepada aspek analisis dan penilaian sumber. Selain dorongan usia, tahap pendidikan golongan muda menjadi indikator terhadap keupayaan menganalisis dan menilai sumber maklumat bagi memperoleh informasi yang tepat serta sahih. Sumbangan aspek analisis dan penilaian maklumat politik bergantung kepada tahap adaptasi teknologi media sosial yang membawa kepada keupayaan meneroka aplikasi media sosial bagi menganalisis dan menilai kepelbagaian sumber maklumat politik. Jadi, adaptasi ini membolehkan proses menganalisis dan menilai sumber maklumat politik yang lebih efisien membanding keupayaan mengakses. Seterusnya, kerangka yang ketiga ialah perbandingan sumber maklumat politik di media sosial. Menurut Ojebui dan Salawu pada tahun 2015, aspek analisis dan penilaian memberi penekanan bahawa kemahiran membandingkan maklumat politik di media sosial memberi kesan kepada tahap literasi golongan muda. Dan juga menurut kepada Wolfsfeld, Yarchi dan Samuel Azra pada tahun 2015. Dalam era ledakan teknologi dan limpahan maklumat, golongan muda yang mempunyai tahap kecenderungan politik yang tinggi lebih berminat untuk mempunyai pengetahuan politik yang tinggi. Perbandingan sumber maklumat politik ini adalah berpandukan ciri-ciri nilai maklumat berintegriti seperti tiada kandungan palsu, provokasi maklumat salah dan objektif. Kandungan berunsur tular iaitu viral dengan niat untuk menjadi popular di media sosial. Selain sumber yang sahih, golongan muda perlu mempunyai kemahiran menganalisis dan menilai kesahihan maklumat politik di media sosial sebelum menyebarkan atau menggunakan maklumat tersebut. Kerangka yang terakhir ialah penggunaan sumber dan kesahihan maklumat politik di media sosial. Menurut Kashlefa dan Benjamin Miller pada tahun 2021, kuasa pengetahuan platform media sosial boleh mengambil pelbagai bentuk seperti Facebook yang lebih tahu tentang seseorang daripada kerajaan. Pada tahun 2022, Google mendapati boleh menggunakan data cakaran yang dikumpul pada pengguna profil berdasarkan pada ciri dan minat mereka dan kemudian padankan iklan kepada pengguna individu. Selain itu, Google dan Facebook telah menjual lebih banyak iklan dengan mengurangkan privasi pengguna dan mendapatkan lebih banyak akses kepada data seseorang. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan propaganda politik. Berikut merupakan metodologi kajian. Metodologi kajian merupakan cara-cara atau teknik yang digunakan untuk memperoleh data atau sesuatu pendapatan maklumat kajian tersebut. Ianya berfungsi untuk menganalisis, memproses, mengira dan mentafsir data dan maklumat yang diperolehi daripada penyelidikan sumber-sumber yang diperoleh. Pekaji sering menggunakan kajian perpustakaan kerana pekaji mudah memperoleh pelbagai maklumat melalui hasil carian kepustakaan.
Buku-buku yang dihasilkan oleh para pensyarah universiti adalah buku yang paling berguna dijadikan panduan rujukan dan cara untuk memulakan kajian ini. Metodologi ini juga mentafsir maklumat yang terdapat dalam internet yang menjadi platform kepada para pengkaji untuk mencari data dan maklumat. Selain itu, beberapa artikel dan jurnal sebagai panduan untuk menyiapkan dan menghasilkan kajian ini. Contoh artikel yang digunakan adalah bertajuk Modeling the Effect of Access to Information, Political Interest and Policy Satisfaction on Youth Online Political Participation in Malaysia yang ditulis oleh Aisyah Adebisi Abdul Rauf, Nursiah Abdul Hamid, dan Muhammad Sobhi Ishak dari Universiti Utara Malaysia. Itu sahaja pembentangan saya. Sekian, terima kasih. Seterusnya adalah kebaikan teori PSA ini, kebaikan pendemokrasian media yang berlaku di negara Malaysia. Terbagi kepada 3 aspek, yaitu negara, organisasi dan juga masyarakat. Dalam kebaikan terhadap negara, media juga boleh meningkatkan ketulisan dan meningkatkan kualiti kemudahan bidang komunikasi yang lebih selesa, yang mana peningkatan pertumbuhan dan pencanaan hasil melalui kos promosi publicity yang akan menjadi lebih murah, kos perniagaan dapat dikurangkan serta pengurusan sesebuah organisasi lebih lancar. Seterusnya, mengedarkan dan mengakses maklumat, memelihara sumber dan mewujudkan mekanisme cara baharu untuk menyatupadukan organisasi dengan kolektif pengguna. Media menjadi salah satu saluran utama untuk menambah baik sistem penyampaian maklumat melalui penglibatan ahli penyertaan yang aktif seperti pelajar dalam hal ehwal pembangunan dan aktiviti pelajar. Penggunaan media dalam masyarakat, terutama sekali dalam pentadbiran sesebuah negara, penambahbaikan harus dilakukan untuk mencapai kepuasan berkhidmat kepada pihak berkepentingan seperti pentadbir dan juga komuniti global. Kebaikan terhadap organisasi, seperti yang kita tahu, media sangat penting dalam kehidupan masyarakat kerana peranan media mampu untuk mempengaruhi pemikiran dan juga emosi perasaan orang. Media ialah salah satu set saluran komunikasi dan ia berubah dengan cepat kerana ianya sukar diklasifikasikan. Sebagai contoh, kalau dahulu semua maklumat disediakan oleh akhbar dan juga majalah, tetapi kini kalau kita lihat, kita mempunyai televisyen dan internet dan juga kemudahan media massa yang lain seperti telefon bimbit untuk mengakses informasi-informasi terkini di dalam atau luar negara. Orang ramai mempunyai banyak pilihan untuk mendapatkan maklumat, tetapi biasanya mereka memilih untuk menggunakan aplikasi media massa yang paling mereka sukai. Sebagai contoh, orang ramai memilih untuk menonton saluran televisyen yang mereka sukai. Media mempunyai kesan yang sangat penting dalam kehidupan orang ramai kerana ianya membantu mereka untuk berkomunikasi dengan orang lain dan belajar dengan dunia di sekeliling mereka. Dalam kebaikan terhadap masyarakat, di era revolusi industri keempat ini, media memegang peranan yang sangat penting dalam mempromosikan kemajuan sesebuah organisasi dan inovasi dalam pengembangan bangsa. Media adalah kegiatan utama penganjuran sesebuah aktiviti organisasi agar pengoperasiannya lebih sistematik dan teratur. Seterusnya, proses transformasi sistem notifikasi elektronik dalam penggunaan media telah diaplikasikan dan digunakan oleh hampir semua lembaga dan organisasi kerajaan. Pengembangan industri media dalam fasa ini tidak hanya membantu dalam pengurusan masa, malahan juga waktu, tenaga kerja dan hiburan organisasi terhadap kepentingan perancangan strategi dan teknik analisis khalayak ataupun audience analysis. Industri media mengalami perubahan yang sangat mendasar yang tidak hanya mengubah aspek teknik predikal, tetapi juga perubahan media melibatkan konteks media diproduksi. Selain itu, demokrasi media juga sebagai sebuah informasi itu disampaikan. Seterusnya, signifikan kajian esai kami ialah dengan adanya media baharu pada masa kini, manusia tidak lagi perlu mendapatkan informasi daripada sumber yang satu, contohnya kerajaan. Melalui pendemokrasian media, semua individu layak untuk menerima dan mengongsikan informasi terkini tanpa ada batasan. Kesan daripada penubuhan revolusi media keempat telah banyak mewujudkan individu atau kumpulan yang sering menggunakan media untuk menyebarkan video propaganda kritik, seperti contohnya kritikan kepada kerajaan dan kabar angin belum disahai yang boleh mewujudkan huru-hara dalam kalangan masyarakat. Pada masa kini, di mana wujudnya pendemokrasian media, maka masalah dan cabaran berkenaan keselamatan dalam era digital turut menimbul. Aktiviti cetak rompak dalam talian telah menjadi salah satu jenayah yang sering dilakukan dalam atas talian. Selain itu juga
Pendemokrasian media telah mewujudkan satu isu sosiologikal yang berlaku seperti budaya subkultur, homoseksual, pornografi, dan radikalisme yang turut berkembang dengan tidak terkawal dan bebas. Seterusnya, namun, media baharu telah menjadi salah satu medium yang sangat efisien untuk pelaporan dan menyebarkan berita secara globalisasi yang sering digunakan oleh kerajaan ataupun wartawan dan kerajaan. Dan bagi menyelesaikan isu ini, kerajaan perlu memberikan perhatian dalam menghadapi revolusi keempat, iaitu dengan memberi fokus dengan menganjurkan berbagai kempen kesadaran atau operasi dalam kalangan rakyat. Contohnya, antara aktiviti yang boleh dilakukan oleh pihak kerajaan yang sepatutnya adalah menyekat laman sesawang yang menggunakan unsur-unsur negatif. Kesimpulan terhadap esei pembentangan kami hari ini adalah antara kita sadar ataupun tidak bahwa pendemokrasian media yang berlaku pada hari ini adalah kesan daripada perubahan pembangunan teknologi komunikasi yang semakin pesat dari hari ke hari, yang telah menyebabkan wujudnya revolusi industri media yang keempat, yang mana telah menyebabkan pola kehidupan masyarakat berubah seiring dengan arus pembangunan teknologi. Pendemokrasian media gelombang keempat bermula apabila wujudnya media baharu dan seterusnya membuka peluang dan cabaran baru terhadap masyarakat awam atau sesiapa sahaja untuk menjadi pembuat dan penyebar maklumat. Walaupun media baharu membuktikan bahawa ianya adalah salah satu medium yang paling efektif berbanding dengan media konvensional yang lepas dalam penyampaian maklumat dalam kelompok sosial, namun antara kita sedar ataupun tidak, era digital telah memudahkan kita kepada ancaman jenayah cyber yang semakin meleluasa. Dan jika ianya berterusan, kehidupan generasi akan datang akan mudah dipengaruhi dengan kroni-kroni propaganda yang tidak sahih dan menjadikan daya pemikiran untuk mencari kebenaran mereka akan berada di tahap yang kritikal kerana telah dipelopori oleh budaya-budaya yang negatif. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.